Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan Racun. Kali ni kita akan tengoklah separuh manakah prestasi Red Magic 6R ni. Phone ni boleh kata kalau dalam kategori smartphone gaming tu, 6R ni antara yang termurah dikuasakan chipset Snapdragon 888. Harga dia di antara dalam 1,900 ke 2,300 lebih, depend pada set dan juga variant yang korang pilih. Dan nama pun phone gaming, of course lah ada banyak feature special yang ada dekat phone ni. Contohnya macam dia ada trigger, ada refresh rate tinggi, liquid cooling dan banyak gila extra features ketika in-game. So dalam video ni apa kita nak buat? Kita akan PUBG non-stop. Kita akan tengok sejauh mana prestasi dia, suhu, FPS dan segala isu yang bakal berlaku nanti. Adakah phone ni dapat survive dalam ujian gaming test kita? Jom kita mulakan penderaan PUBG non-stop sekarang. Alright gang, sekarang ni kita dapat masuk ke dalam lokasi tempat untuk kita lakukan penderaan penyeksaan dekat sesebuah smartphone. Dan phone yang bakal kita dera hari ni boleh kata agak menarik. Kita ada smartphone gaming Nubia Red Magic 6R. Untuk review phone ni, saya dah pun buat before ni. Korang boleh check it out lah dekat YouTube channel Pantek. Kalau korang tengok segala features yang best ada dekat phone ni, segala kekurangan yang ada dekat phone ni. Kita akan mulakan dengan check dulu beberapa setting kewajipan. Untuk bateri dah penuh 100%. Untuk gaming ni kita akan pakai data bukan wifi. Untuk brightness saya dah setkan yang paling tinggi. Korang boleh nampak lah tulis high power consumption. Alright, so sebelum kita mulakan ni, macam yang korang tahulah, phone ni dikuasai, dilengkapi dengan chipset Snapdragon 888. Highest frame rate korang boleh dapatkan smooth 90fps, high graphic korang boleh dapatkan Ultra HD, HDR stream pun support, tak ada masalah. Tapi untuk gaming test ni kita akan pakai setting smooth 90fps. Kita nak tengoklah sejauh mana dia punya smooth tu. Untuk basic ni kita dah setkan gyro always on, nanti kita tengok macam mana. Untuk audio ni pun saya dah setkan Ultra. Alright, so kalau korang dah ready, kita akan start ni macam biasa. Kita akan main mode klasik. Kita akan start ni dengan main mode Erangel dahulu. Kita akan start game sekarang. Kita akan cabut port USB dan kita akan start timer sekarang. Alright gang, kita dah masuk ke dalam Spawn Island. So far boleh kata sangat-sangat lancar. Untuk features phone ni, dari screen AMOLED memang cantik. Dia ada refresh rate sampai 144Hz. Apa yang kurang pasal phone ni, dia punya speaker hanyalah mono bukan stereo. Dan kedudukannya memang sangat-sangat mengganggu sebab di bahagian bawah ni, bila korang gaming, dia akan tertutup tau. Lepas ni mungkin saya akan tukar placement kepada sini. So nanti kita akan tengok macam mana. Tapi bila korang tukar punya lubang kepada bahagian sini, bila korang tukar macam ini, apa yang mengganggu sekarang ni, korang tak boleh nak pakai trigger di bahagian atas tau. Sebab trigger dia macam korang nampak di bahagian atas ni, dia punya speaker kat sini. So kalau korang tukar kedudukan tadi, memang korang tak boleh nak pakai dia punya trigger tau. Alright, so kita akan tutup dulu kita punya volume. Sekarang ni apa lagi yang ada dekat phone ni? Satu lagi kekurangan, dia tak ada lubang audio jack kalau korang masih nak pakai earphone berwire lah. Korang kena pakai earphone jenis bluetooth ataupun yang wireless something lah. Alright, so kita dah pun nak landing dekat ring container. So far macam korang nampak memang smooth gila dia punya refresh rate ni. Dia punya screen ni memang terbaik. Ok, so sekarang ni kita akan cuba cari weapon dahulu. Kita akan tengok macam mana. Alright. So far gang, untuk dia punya speaker mono ni kan, even saya dah setkan yang paling tinggi macam korang nampak, tapi masih tak kuat lah speaker dia kan. Tapi nak buat macam mana kan? Itu memang kelemahan salah satu daripada phone ni lah. Alright, sekarang ni kita akan cuba test pula dia punya trigger dan juga dia punya gyro. So far untuk gyro memang sangat-sangat accurate, memang sangat-sangat sedap. Lagi-lagi phone ni nipis dan tak berat mana, so memang best lah korang nak pakai gyro. Untuk dia punya trigger di bahagian atas ni, macam yang korang nampak, memang sangat-sangat responsif. Sebab dia punya touch rate di bahagian atas ni saja sekitar 400Hz tau. Kalau untuk dia punya touch sampling rate bila korang tekan dekat screen ni sekitar 360Hz. So far untuk dia punya touch responsive, punya trigger tu memang sangat-sangat awesome. So kita akan cuba cari weapon. Lepas ni saya akan share dekat korang kan dia punya features gaming yang ada dekat phone ni ketika in game. Alright, so kalau korang nak aktifkan features gaming yang terbina dekat phone ni pun cukup mudah. Korang just swipe saja di bahagian sisi kanan. Nanti akan keluar black bar dekat sini. Ada banyak fungsi yang akan memudahkan sesi game korang. Kalau korang tekan game enhancement, fungsi dia dekat sini korang boleh tingkatkan lagi prestasi. Ada beberapa mode yang korang boleh pilih. Korang juga boleh tukar warna screen. Korang juga boleh tukar voice changer dan juga gyroscope. Kalau korang nak aktifkan trigger, just tekan saja butang shoulder trigger. Di bahagian atas tu untuk korang mapping button. Di bahagian bawah ni dia punya sensitivity. So far saya dah setkan, saya dah mapping. Korang boleh tengok memang sangat-sangat responsif.
Next, dekat sini ada banyak fungsi lah. Bahagian atas ni untuk aplikasi untuk korang buka time tengah korang gaming. Di bahagian sisi ni macam yang korang nampak, kita dah setkan 144Hz refresh rate. Magic Voice ni untuk tukar suara. Gaming Assistant ni untuk korang tukar dan punya aiming lah, untuk korang nampak kan. Korang boleh pilih nak yang mana satu, tak ada isu. Alright, so kalau display frame rate ni untuk korang keluarkan FPS counter. Macam korang nampak, kita pakai sekarang ni 90fps. So saya akan biarkan korang boleh tengok sini, korang boleh monitor lah macam mana bacaan FPS dia tu. Untuk charge separation ni pula lebih special. Fungsi dia dekat sini kan, bila korang main gaming ni korang pakai kabel, so nanti dia akan power tu dia akan terus direct kepada phone melalui kabel tanpa kacau bateri. Secara tak langsung bateri akan lebih sihat dan phone pun tak panas tau. Next, untuk hunting mode ni macam yang korang boleh jumpa dekat phone-phone gaming lain lah, dia akan implementedkan color. So kalau enemy bersembunyi di tempat-tempat yang gelap tu korang boleh nampak lah, tapi saya tak biasa suka sangat pakai setting ni. Yang lain ni fungsi dia rasanya tak ada isu lah, standard macam phone-phone gaming yang lain juga. Korang boleh pilih mana yang korang suka kan. Alright, so kita dah habis pasal gaming feature. Satu lagi, kalau korang tekan game space, dekat sini akan semua game yang korang install dia akan masuk secara automatik lah. So kalau korang tekan dekat bahagian profile, dekat sini ada banyak lagi fungsi yang korang boleh explore, tak ada isu lah. So kita akan back kepada gaming kita sekarang ni. Kita akan cuba cari balik enemy. Lepas ni saya akan inform kat korang segala isu yang bakal berlaku dekat phone ni, geng. Alright, so sekarang ni kan saya dah pun PUBG sekitar 25 minit tanpa henti. Yang mana tadi untuk 15 minit awal saya perasan ada satu problem berlaku dekat phone ni. Dia punya suhu tu boleh cecah sampai 46 darjah Celsius dan dia punya FPS pun memang terasa agak drop tau. Rupanya kan benda tu berlaku disebabkan saya tak perasan kalau saya teronkan dia punya Red Magic Time dekat game space tau. Fungsi nanti dia akan rekod lah segala aktiviti korang in background. So memang terasa agak panas juga phone ni. Dan lagi kita pakai data, brightness pula kita setkan yang paling tinggi. So bila saya dah offkan benda tu, saya perasan dah normal balik lah. Suhu dia boleh pergi paling tinggi sekarang ni sekitar 42-43 darjah Celsius sahaja, geng. Untuk FPS pun dah kembali normal. Dia main sekitar 87 ke 90 macam tu lah, 85 ke 90 FPS. Memang terasa nice gila. Memang nice gila lah. Alright, so satu lagi benda yang saya perasan yang saya kurang suka macam yang saya bagi tahu korang tadi, lubang speaker mono di bahagian bawah, bila korang pakai trigger, dia akan tertutup macam ni lah. Kalau korang tak pakai trigger pun, kalau korang tengah main betul-betul, korang tengah rush enemy ke, dia akan tertutup. So memang saya terpaksa tukar macam ni, dan bila saya tukar macam ni, saya tak dapat nak pakai dia punya trigger di bahagian atas lah. Saya terpaksa korbankan trigger. So kita akan teruskan tanpa pakai trigger. So far untuk trigger saya atas memang sedap gila, memang responsif, geng. So kita akan layan dulu. Alright gang, so kita dah pun PUBG sekitar 1 jam tanpa henti dalam keadaan aircon terpasang, yang mana bateri dah pun tinggal 71%. Untuk bacaan suhu biasanya akan lebih panas di bahagian kamera ni. So paling tinggi sekarang ni sekitar 42 darjah Celsius. Tapi tadi boleh pergi sampai 43-44 lah dalam keadaan aircon terpasang. Tapi kalau korang on Red Magic Time, yang mana nanti dia punya screen recording tu akan running kat background, memang akan terasa lebih panas sampai 46 darjah Celsius. So far kalau bercakap dari segi performance dekat sini, memang apa yang saya boleh bagi tahu korang memang terasa sangat-sangat smooth bila korang onkan 90fps dekat sini. Tapi yang boleh rasai 90fps pengalaman yang sedap ni memang saya je lah, sebab korang kalau tengok kat YouTube tu max boleh dapat 60fps saja. Tapi no issue lah, memang korang kena try sendiri lah guys. Dari segi dia punya gyro memang sedap gila, memang sangat-sangat layan. Dia punya button, dia punya trigger memang sangat-sangat responsif. Tak ada isu ghost touch langsung, multi touch pun ok. Untuk frame rate tu overall boleh kata memang maintain lah. Dia boleh pergi sekitar 45 ke 90 fps, memang boleh kata sangat stabil. Cuma kalau korang punya phone ni panas gila, memang akan terasa drop lah. Kalau dari segi dia punya FPS drop tu, biasanya dalam keadaan normal macam ni, dia akan mengalami dalam isu minor je lah. Macam kalau korang tengah jalan, kadang adalah terasa macam drop sikit. Ataupun kalau korang tengah bawa kenderaan tu, memang ada terasa drop sikit, tapi tak teruk lah, overall memang awesome. Untuk isu lain tu, dia punya speaker tu boleh kata kurang kuat lah. Dan kalau korang tukar dia punya posisi kedudukan speaker macam saya buat, saya tukar ke belah sini, so trigger tak boleh pakai.
Benda tu sebenarnya tak adalah isu teruk sangat. Kalau korang pakai earphone TWS tu, korang boleh je pakai trigger balik macam biasa, tak kacau langsung lah bunyi speaker kan. Nanti saya akan share lah di bahagian link description TWS yang terbaik, yang murah bawah 100 yang korang boleh guna untuk PUBG. Sekarang ni rasanya tak ada apa sangat. Kita akan teruskan lagi perjalanan kita, gaming kita, tapi kita akan main dalam keadaan kita offkan aircon. Dan lepasnya kalau ada apa-apa sebarang isu berlaku, saya akan inform kat korang. Alright, sekarang ni saya dah pun PUBG sekitar 2 jam tanpa henti dalam keadaan aircon kita dah pun off kan. Yang mana saya terasa agak panas jugalah body phone ni. So kalau kita tengok bateri dulu, sekarang ni tinggal 38%. Untuk bacaan suhu, kalau kita pakai alat kita di bahagian sisi kanan dekat kamera ni, paling tinggi kita dapat sekitar 46.9, hampir-hampir 47 darjah Celsius. Memang agak panas, even phone ni dilengkapi dengan 4 lapisan cooling system. So far apa yang menarik pasal phone ni, even suhu dia agak panas, tapi macam korang tahulah, chipset Snapdragon 888 ni kan, walaupun phone panas, tapi saya tak mengalami langsung sebarang isu stuttering, lagging ataupun stuck beberapa second. Even saya turun tempat banyak player macam dekat bootcamp kan. Dan walaupun tengah rush enemy pun memang tak ada mengalami sebarang isu stuttering ataupun lagging. Itu satu part yang saya suka pasal chipset ni lah, walaupun dia agak panas. Performance memang TikTok. Untuk bacaan FPS tu boleh kata masih stabil, even paling low boleh pergi sampai 80 FPS, tapi masih awesome, tak ada mengalami sebarang isu langsung dekat sini. Untuk isu lain dari segi dia punya touch memang responsif. So kita akan teruskan gaming test kita, kita akan onkan aircon balik, so kita akan layan dulu. Alright geng, nampaknya sekarang ni bateri dah low. Kalau kita tengok sekarang tinggal 7%. So far dia punya performance masih awesome, masih lancar tanpa sebarang isu stuttering ataupun lagging. Untuk suhu kita akan cuba tengok sekarang. Suhu kita dapat sekitar 45 darjah Celsius, even kita pasang aircon, tapi tak kacau langsung lah dia punya performance. So kita akan standby, kita akan PUBG sampai bateri habis. Finally gang, kita punya Red Magic 6R dah pun tamat riwayat, mencatatkan rekod 3 jam 29 minit. Hasilnya overall, bagi saya Red Magic 6R ni memang sangat-sangat awesome, sangat-sangat memberangsangkan untuk PUBG. Dia punya prestasi memang top notch. Cuma part suhu tu, standard Snapdragon 888 memang akan ada isu overheat sikit lah. Kekurangan yang saya perasan ada dekat Red Magic 6R ni kan, dia tak ada audio jack, dia just pakai mono speaker bukan stereo, dan placement speaker dia tak berapa nak nice lah bagi saya. Tapi actually Nubia dia saja je buat macam ni dekat phone ni tau. Sebab model ni dia actually dalam family Red Magic tu dia yang paling basic lah. Kalau korang nak complete semua kekurangan yang ada dekat phone ni, korang kena cari version yang Red Magic 6 ataupun 6 Pro. So adakah berbaloi untuk korang PUBG guna phone ni? Korang kena nilaikan sendiri. So okay, macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.